Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk bagaimanakah penilaian kesesuaian tanah untuk kegunaan pertanian dilakukan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Saranya, Suzana Antasila dan Syaifah Batrisha. Tanah merupakan permukaan bumi yang mempunyai ciri-ciri kitaran yang agak stabil atau dapat diramal. Ciri-ciri ini memberikan pengaruh yang signifikan ke atas penggunaan tanah oleh manusia pada masa kini atau masa hadapan. Penilaian tanah untuk pertanian harus merangkumi aspek interpretasi data tanah, geologi, vegetasi, iklim dan hidrologi. Hampir 24% daripada kawasan tanah Malaysia telah dijadikan sebagai tanah pertanian dan tanaman. Dengan jumlah penduduk yang kian meningkat, semakin banyak lagi tanah akan dijadikan sebagai tanah pertanian untuk memenuhi permintaan pengguna terhadap pengolahan hasil pertanian dan pemakanan. Permintaan untuk sumber tanah yang semakin meningkat daripada pengguna telah menyedarkan masyarakat tentang kepentingan penggunaan tanah. Penggunaan sumber tanah harus dirancang dan dikawal untuk meningkatkan produktiviti tanah. Klasifikasi kesesuaian tanah. Kesesuaian tanah iaitu land suitability merujuk kepada kesesuaian jenis tanah untuk sesuatu penggunaan yang dinyatakan. Penggunaan tanah dipertimbangkan mungkin berada dalam keadaan sedia ada atau selepas melakukan perubahan pemulihan. Proses klasifikasi kesesuaian tanah merujuk kepada penilaian dan pengelolaan kawasan tanah yang spesifik dari segi kesesuaian untuk sesuatu penggunaan. Struktur rangka pengkelasan FAO boleh dibahagi kepada 4 iaitu order, subkelas, kelas dan unit. Order menggambarkan jenis kesesuaian. Order kesesuaian tanah sama ada tanah yang dinilaikan ini sesuai atau tidak untuk jenis penggunaan yang dipertimbangkan. Terdapat dua jenis rangka dalam pengkelasan iaitu order sesuai S dan order tidak sesuai N. Kelas darjah kesesuaian dalam kategori order. Kelas kesesuaian tanah menggambarkan darjah kesesuaian dalam sesuatu order yang ditandakan dengan nombor Arabik yang berturutan mengikut darjah kesesuaian yang semakin menurun dalam sesuatu order. Kelas S1 adalah merujuk kepada penggunaan yang sangat sesuai. Kelas S2 adalah sederhana sesuai. Kelas S3 iaitu penggunaan yang marginal sesuai. Untuk tidak sesuai pula diwakili kepada dua kelas iaitu N1, kelas tidak sesuai pada masa ini dan N2, kelas ketidaksesuaian berkekalan. Untuk rangka ketiga iaitu subkelas, jenis limitasi atau langkah-langkah pemulihan utama yang diperlukan dalam kategori kelas. Subkelas kesesuaian tanah menandakan jenis limitasi dan diwakili dengan penambahan huruf notifikasi dalam kategori kelas seperti S2M dan S2E. Tiada kelas subkelas untuk kelas S1 dalam sistem pengkelasan ini. Rangka yang terakhir adalah unit. Perbezaan minor dari segi pengurusan yang diperlukan dalam kategori subkelas. Unit kesesuaian tanah adalah subdivisi bagi subkelas. Semua unit dalam sesuatu kategori subkelas mempunyai darjah kesesuaian yang sama pada peringkat kategori kelas dan jenis limitasi yang sama pada peringkat subkelas. Terdapat 3 tahap intensiti peninjauan. Yang pertama adalah peninjauan umum, kedua peninjauan perataraan dan ketiga adalah peninjauan terperinci. Pertama, peninjauan umum. Peninjauan umum adalah suatu peninjauan berkenaan dengan inventory luas sumber dan kemungkinan pembangunan pada skala serantau dan kebangsaan. Peninjauan umum merupakan suatu penilaian kualitatif dan hasil daripada peninjauan umum akan menyumbang kepada rancangan negara dengan membenarkan pemilihan kawasan pembangunan dan keutamaan diberikan kepada kawasan tertentu secara
ringkasnya, peninjauan umum merupakan suatu peninjauan kasar yang dilakukan sebelum beralih pada peringkat seterusnya. Seterusnya, peninjauan perantaraan. Pada peringkat ini, matlamat adalah lebih spesifik seperti mengkaji kebolehan pelaksanaan pembangunan sesebuah projek, dan peninjauan ini adalah bersifat kuantitatif selain mementingkan analisis ekonomi yang mana mampu mempengaruhi dan menyediakan maklumat untuk keputusan mengenai pemilihan projek, sama ada pembangunan tertentu diteruskan atau melakukan perubahan lain sebelum diteruskan. Pada peringkat terakhir tahap intensiti, peninjauan terperinci dilakukan. Peninjauan terperinci dilaksanakan setelah keputusan pelaksanaan projek dibuat dan ianya merangkumi peninjauan untuk perancangan dan reka bentuk sebenar projek. Selain itu, perbincangan lebih spesifik juga dilakukan, terutamanya melibatkan perancangan ekonomi bergantung kepada bajet sesebuah projek. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.